A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi alhamdulillah dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk kita sambung lagi kuliah kita, kuliah duha pun boleh kita katalah, dalam bicara maqasid, khusus untuk kita membincangkan topik daripada mukadimah yang telah pun dibukakan semalam, yang akan melibatkan bicara hudan, bainat dan furqan, yang akan lebih menjelaskan tentang peranan petunjuk ataupun hudan itu dalam kita menampakkan bainatnya. Bainat itu lebih kepada pelaksanaan. Dan apa kaitan misi Rasulullah yang telah pun mendapat hidayah, yang kita panggil hidayah lah, petunjuk itu, lalu hudan tadi itu nak deliver pula dalam bentuk pelaksanaan. Jadi Rasulullah ketika itu dia tidak membawa apa-apa nama yang lain, melainkan baginda membawa satu slogan daripada Islam yang menyampaikannya dengan mengharapkan yang lain pula akan membawa mesej yang sama. That's why kalau kita baca wasallimu taslima, engkau sudah mendapat Islam, engkau sudah mendapat satu nikmat Islam, dan tanggungjawab engkau untuk memberikan pula kesejahteraan itu kepada orang lain. Engkau sejahtera, tanggungjawab kita mensejahterakan orang lain. Macam mana nak sejahterakan orang lain? Pastinya dengan agama yang kita dapat melalui petunjuk yang sebenar, bukan agama ciptaan yang kita bubuh atas nama tiket ataupun skim di atas nama Islam. Okey, nampak lebih kurang Islam, kita mula jadikan dia lebih kurang macam Islam, kita propagandakan dia sebagai satu jenama yang Islamik, tetapi konten ataupun isi kandungan ataupun produk yang kita keluarkan hanyalah menjual sesuatu yang asasnya bernama Islam. Jadi hari ini kita kalau boleh biarlah kita memahami agama itu daripada konteks yang sebenar, hakikat. Biarlah kita ini rupanya berbagai-bagai bangsa, bertutur dalam pelbagai bahasa, tetapi itulah hakikat kejadian manusia. Kalau kita tengok dalam surah 49, surah Al-Hujurat ayat 13 tu memang Allah dah kata dah, Allah menciptakan kita ini berbagai-bagai bangsa-bangsa, bersuku-suku, kan. Hujungnya Allah kata untuk kita tahu nilaikan di sisi Allah siapakah yang paling bertakwa. Hujungnya takwa. Kalau kita baca semalam surah 2 ayat 2 itu dinampakkan ini adalah kitab, zalikal kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan, fihi di dalamnya, hudan lil muttaqin, dia mesti menjadi satu petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Dia mesti kena klik baca Quran. Antara tips membacanya adalah bagaimana kita nak membaca secara harfiah, perkataan yang sentiasa relate dengan ayat-ayat yang lain melalui kata akar, kata dasar, kata pokok yang akan menterjemahkan ayat itu dengan konteks dan teks yang asal. Konteks tu kita boleh baca sepanjang masa, sepanjang zaman, tak kira era, tak kira fasa, di mana-mana fasa pun dia akan kena dengan konteks selagi mana kita merujuk teks yang asal. Itu yang dipanggil original scriptures. Original scriptures ni tidak ada perubahan, walaupun pada mana-mana ayat dia hanya akan menggambarkan ketepatan maknanya adalah kembali semula merujuk kepada Allah. Dan begitulah cantiknya bila mana kita mengekalkan kecantikan Al-Quran dan keindahannya itu bukan pada bacaannya yang berlagu. Tidak. Kerana sedapnya Al-Quran itu bila kita baca, kita boleh menjadikannya sebagai satu thoughts, school of thought yang akan memimpin kita berjalan di atas muka bumi ini tanpa keraguan. Kita jalan, kita tahu ini datang pada Allah, kita berjalan kerana Allah, kita berbuat kerana Allah, dan kita mengharapkan hasilnya untuk daripada redha Allah. Semuanya tidak akan lain dan tidak bukan melainkan semuanya datang daripada Allah, dan kita akan kembalikannya semula kepada Allah. Itulah hakikat
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah datangi kita, kepada Allah kita akan kembali. Kembali apa? Kembali merujuk. Rujukan kita tidak lain dan tidak bukan hanya fokus kepada kitab Allah dan sunnah yang dah ditunjukkan oleh nabi-nabi dan juga rasul terdahulu, bagaimana mereka melaksanakan perintah-perintah petunjuk tadi dengan berkesan, dengan yakin, dengan penuh kefahaman di atas muka bumi ini, tanpa dakwa-dakwi. Maksudnya tidak ada alasan. Ada contoh tak Nabi yang mengeluarkan alasan? Ada. Bukan tak ada. Ada. Antaranya adalah Nabi Yunus. Tetapi bagaimana alasan yang dikemukakan itu sehingga membuatkan baginda berputus asa. Dan akhirnya dengan sikap baginda itu, baginda terpaksa menerima consequences, akibat tindakan baginda yang lari daripada umatnya. Itu diceritakan dalam cerita Nabi Yunus. Akhirnya dia terpaksa naik kapal, kemudian dia terpaksa mengundi. Padahal undi itu adalah sesuatu yang dah dilarang dalam Islam. Bila dia terlibat dengan mengundi, lalu dia duduk di atas kapal orang berhak membuang dia. Dia tidak ada kuasa kerana dia bukan berada di atas bahtera dia sendiri. Tidak seperti Nabi Nuh. Dia yang membina bahteranya dengan panduan wahyu, Allah sebut. Membina bahtera dengan panduan wahyu, dan baginda sendiri ada hak untuk membawa siapa yang naik ke atas kapalnya. Even though dia nak bawa anak dia sendiri, tapi Allah larang tak? Allah larang. Itu dalam cerita surah Hud ayat 45, 46. Allah very detail. Allah cakap apa? Engkau tak tahu apa yang kau buat, so jangan berdoa, jangan bercakap sesuatu yang engkau tidak tahu. Jadi Nabi Nuh ni dia kata, anak aku tu, dia doa mengharapkan supaya anak dia pun dapat diselamatkan juga, kan? Kerana apa? Dia adalah sebahagian daripada ahliku. Dinampakkan sebagai sebahagian daripada keluargaku. Tapi Allah kata, engkau tak tahu. Dia bukan daripada keluargamu. Lihat Allah begitu tegas bagaimana menampakkan urusan petunjuk ini, even kepada Nabi Muhammad sendiri, tugas engkau hanya menyampaikan, tetapi petunjuk itu datang daripada Allah untuk memberikan kefahaman. Kalau kata kita ni tak berlapang dada, kita ni masih keras hati, kita ni rasa sombong lagi, tak mungkin petunjuk Allah itu akan meresap masuk ke dalam dada kita. Kita hanya boleh membaca Quran, tetapi belum tentu Allah akan memberi keberkatan Al-Quran itu dari sudut ilmunya, kefahamannya kepada kita. That's why Nabi meletakkan tapak tangannya di dada siapa? Di dada Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fiddin. Dengan harapan doa Nabi itu dapat memberikannya kefaqihan dalam urusan agama. Wa alimhu ta'wil, dan dia memberikan kefahaman bagaimana untuk mentakwil Al-Quran, mentakwil agama, mentakwil kitab dengan penuh kefahaman. Jadi ini antara doa-doa yang kita kena tahu, yang bukan sekadar doa yang dilafazkan di mulut, tetapi dia adalah seruan. Seruan yang Nabi berikan kepada Ibnu Abbas itu berbentuk satu sebutan untuk menyeru Ibnu Abbas supaya engkau, aku doakan, aku seru supaya engkau menjadi orang yang faqih di dalam urusan agama. So dengan doa Nabi itu menjadikan dia fokus. Ini satu pengharapan daripada seorang Rasul, dan dia menjadikan dirinya bersungguh-sungguh untuk faqihkan dirinya di dalam urusan agama, menjadikan dirinya hebat dalam urusan mentakwil ayat-ayat dan kitab-kitab Al-Quran yang ada bersama dengan tafsiran daripada kitab-kitab terdahulu, baik daripada Injil, baik daripada Taurat. Semua itu menjadi satu rangkuman kitab-kitab yang Allah pernah turunkan, yang akhirnya dibenarkan oleh wahyu yang terakhir melalui Al-Quran. So tugas kita tidak dapat lari juga daripada membawa peranan dan misi yang sama. Amanah yang diberikan kepada kita sebagai manusia ini melalui Al-Quran itu adalah sambungan daripada misi yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi ditunjukkan, kalau tadi kita baca kisah Nabi Nuh, Nabi Yunus yang berputus asa daripada umat, lalu lari, kemudian ditelan oleh ikan, kemudian dimuntahkan semula ke daratan, lalu mendapat satu pohon dipanggil pohon labu. Esok kita akan bincang sedikit cerita tentang pohon. InsyaAllah esok kita akan live pukul 10 pagi juga, tetapi kita akan bincang sambungan daripada tajuk hari ini, tetapi kita akan masukkan sedikit tentang Hudan, Bainat dan Furqan. Cerita tentang sedikit pohon, kalimah. Pohon itu dinampakkan tentang kalimah yang akan menampakkan tentang sejarah. Pohon syajarah itu dalam bahasa Arab, pohon itu dalam bahasa Melayu, pokok itu dalam bahasa Melayu yang lebih tepat, orang kata pokok lah. Pohon ni bahasa sastra sikit. Pokok itu cerita tentang syajarah. So kita kena tahu asal-usul sejarah yang ada dalam Al-Quran adalah sejarah yang pure, datang daripada Allah, berbentuk kisah-kisah orang terdahulu. Kita tak boleh elak kalau kita baca daripada surah Al-Baqarah ayat 2 tu, orang-orang yang mendapat Al-Quran itu, mereka itu tidak ragu-ragu
khusus kepada petunjuk kepada orang yang bertakwa. Baca ayat 3-nya, siapakah golongan mereka itu, keempat dan kelima itu, mereka itu dijamin sebagai golongan-golongan yang berjaya, yang beruntung. So kita nak kekal menjadi manusia yang beruntung itu. Beruntung dalam 5 ayat pertama, conclusion kepada surah Al-Baqarah itu akan menampakkan perjalanan kita di atas muka bumi ini. Adakah kita ini masih lagi kekal sebagai sapi betina, seekor haiwan yang boleh diternak, hanya digunakan untuk diternak, dirampas ataupun diratah dagingnya, diperah susunya semata-mata untuk tujuan keduniaan. Tidak lain melainkan kita diikat dengan sistem-sistem manusia yang menguruskan kita, tidak lari, tidak lain seperti haiwan ternakan sahaja. Adakah kita nak jadi manusia yang sebegitu rupa? Hanya menjadi haiwan-haiwan tunggangan kepada kepentingan-kepentingan musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama, musuh-musuh yang sedang melihat kita ini, yang akhir zaman Allah kata dia meratah kita. Bila mana dinampakkan dalam hadis akhir zaman itu dengan jelas, dinampakkan akan datang pada satu masa nanti manusia ini pada zaman itu, ketika itu Islam tidak tinggal kecuali namanya. Nama saja. Semua individu-individu yang ada dekat dalam bumi ini yang mengaku dia beriman, dia hanya membawa nama-nama yang dia itu sebagai brand kepada Islam. Tetapi hakikatnya kita jauh daripada petunjuk. Bila mana Allah kata Al-Quran tidak tinggal kecuali tulisan je, Rasulullah cakap yang tinggal hanya tulisan. Hari ini kita membaca tulisan tetapi tanpa kefahaman. Kita baca tetapi kita tidak faham. Petunjuknya ada di depan mata tetapi dia jadi kosong. Macam mana Nabi sebutkan dalam hadis terus itu, dinampakkan tentang masjid-masjidnya megah, masjidnya cantik, masjidnya besar, masjidnya indah, masjidnya itu luas, tetapi dinampakkan namun kosong daripada petunjuk. Kita jangan sembang lagi masjid yang kita lihat dalam bentuk yang tersegam indah sebagai masjid negara, masjid negeri, masjid dalam kampung kita. Once Nabi maksudkan masjid-masjid, kita jangan lupa masjid yang dibina daripada hari pertama. Masjid apa? Itu dalam surah At-Taubah ayat 108 itu. Kalau zaman Nabi berhijrah dari Mekah masuk ke Madinah, Nabi bina Masjid Quba sebelum Nabi bina Masjid Nabawi. Even Masjid Nabawi itu pun sebenarnya adalah foundation, tapak kepada rumah baginda sendiri. Kalau kata Baitullah, iaitu Baitul Atiq, itu dinampakkan sebagai rumah kepada Nabi Ibrahim sendiri. Jadi masjid ini hakikatnya adalah penceritaan tentang bicara rumah tangga. Rumah yang kita bina bermula daripada dua nukleus utama, iaitu suami dan isteri. Daripada nukleus inilah yang lahirkan anak-anak generasi seterusnya yang hidup di dalam sebuah foundation rumah. Baiti jannati, rumahku syurgaku. Tujuan kita berkahwin, tujuan kita membina rumah tangga tidak lain kita membina masjid untuk kita membina syurga. Ada suasana syurga di dalam rumah tangga itu berdasarkan perintah-perintah yang Allah sebutkan dalam Quran. Kita hendak menjadi umat ataupun hamba yang benar-benar memahami hakikat syurga, bukan sekadar kita menjadikan hakikat syurga itu angan-angan. Bina, cipta, jadikan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran itu sebagai sesuatu yang kita boleh pegang tetapi dinikmati di dunia ini lagi. Kita ada anak yang taat, anak yang mendengar cakap, isteri yang patuh, itu semua adalah gambaran syurga. Aliran air yang sentiasa mengalir. Kalau dalam syurga dinampakkan sungai yang sentiasa mengalir. Kalau dalam rumah tangga kita, aliran ilmu itu sentiasa berjalan. Daripada suaminya turun kepada isterinya, daripada bapa turun kepada ibunya, ibu-ibunya pula lancar untuk menyampaikan apa sahaja perintah-perintah Allah melalui suami dan disampaikan kepada anak-anak. Tidak ada air yang bertakung, tidak ada air yang tersekat. Bermaksud tidak ada silah yang tidak lancar. Silah ini hubungan silaturahim antara suami dengan isteri lancar. Suami mampu menegur isteri, isteri mampu memberi pandangan kepada suami. Itu konsep syura yang berlaku dalam keluarga. Itu musyawarah, itu dipan-dipan. Itu suasana syurga yang berlaku dalam rumah tangga. Dengan isteri yang bermata jeli, dengan anak-anak yang tak disentuh manusia. Maknanya anak mendapat first hand informationnya daripada bapa dan ibunya. Mol yang disediakan, sibghatullah itu dibentuk dalam rumah tangga. Bermula daripada bapa dan juga pada ibunya yang membesarkan anak-anak ini dengan tangan mereka sendiri.
itulah bentuk acuan yang Nabi Ibrahim bentuk kepada Siti Hajar, lalu Siti Hajar mengambil amanah dari Nabi Ibrahim, lalu baginda yang mendidik dengan kalam Allah, lalu Ibrahim itu berjaya mencipta isteri yang hebat dan juga berjaya mencipta anak yang hebat. Anak yang bila-bila masa sahaja datangnya bapaknya maklumkan kepada anaknya, ini datang daripada Allah, lalu nak disembelih dia. Simple. Anak taat kepada Allah dan juga Rasul. Anak yang taat kepada perintah bapaknya, di mana sekiranya ini datang daripada Allah, maka aku akur. So tak ada alasan dakwa-dakwi. Anak boleh dengar, boleh patuh kepada seorang bapa. Kerana apa? Bapa yang qawam, bapa yang abal hakam, bapa yang mampu untuk menyampaikan titah perintah Allah itu dengan jelas. Tidak ada dakwa-dakwi baik daripada seorang isteri, seorang ibu ataupun seorang anak. Tetapi syaratnya suaminya itu mesti seorang yang qawam. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tetapi kalau lembu betina tadi tu tak boleh disembelih, and then something wrong yang kita kena fikir-fikirkan. So bicara masjid tadi, bicara masjid adalah bicara rumah tangga. Rumah yang kita nak bina, yang kita nak jadikannya bukan sekadar rumah yang kosong. Megah, nampak besar, nampak ramai anak-anak, tetapi tidak ada kebahagiaan. Tidak ada petunjuk di dalam rumah kita. Tidak ada ilmu yang bergerak di dalam rumah kita. Tidak ada suasana syurga dalam rumah kita. Apa syurganya? Raudah. Raudah yang kita maksudkan sebagai taman syurga yang mana anak dan isteri boleh duduk bersama-sama dengan suami, rujuk merujuk. Ada masalah, rujukannya bapa. Bukan anak ada masalah, rujukan dia di luar rumah. Dia cari siapa? Dia cari kawan-kawan dia. Dia bukan cari kat Facebook, dia bukan cari dekat TikTok, dia bukan cari melalui Instagram, dia bukan cari melalui apa saja yang ada, aplikasi WeChat ke, Tumblr ke, apa saja yang ada dekat dalam media sosial itu. Anak-anak lebih banyak meluahkan isi hatinya, ketidakpuasan hatinya, masalahnya dia mencari rujukan di luar, tidak dalam rumah. Mak bapak tidak mampu berperanan, berfungsi untuk menjadi aliran ilmu yang menyucikan anak. Jadi di sini yang kita kena faham, ibu dan bapa ini dia adalah satu proses nak membentuk anak-anak yang akan membangunkan diri mereka itu sebagai salah seorang orang yang mewarisi satu sistem yang dinamakan Islam. Jadi kalau rumah tangga kita pun tidak ada Islam yang jelas, hanya sekadar nama, kan, anak ni nama si Polan bin si Polan, Abdul Rahman bin Abdul Rahim, sedap dah namanya, kan? Nama anak Abdul Rahman bin Abdul Rahim, nama dah cantik dah. Tetapi hujungnya di dalam rumah tangga itu sendiri, anaknya dengan maksiatnya, bapaknya dengan maksiat cara bapaknya, maknya sendiri pun dengan cara mak dia, kan? Semua itu tidak berlaku dengan tenang. Namanya Islam, tetapi dalam rumah tangganya pakaiannya tidak menutup aurat, maknya masih lagi terdedah dengan rambut yang terbuka apa semua, dan benda itu dibawa pula keluar rumah, sampai kita boleh berinstagram tanpa pakai pakaian menutup aurat, dan benda itu terdedah. Duduk dalam YouTube, kita boleh bersama-sama dengan siapa saja tanpa mahram, yang menyebabkan fitnah itu berlaku di dalam dan di luar rumah. Tetapi kita masih lagi menjual nama kita itu sebagai seorang yang Muslim. Kita tak malu mempamerkan keislaman kita. Kita berbangga dengan keislaman kita yang menunjukkan Islam itu dalam keadaan yang paling celaka, porak-peranda. Dalam keadaan Islam difitnah hanya kerana pelakunya, pengamalnya tidak melaksanakan petunjuk dan bainat yang jelas. Kita hanya jadi orang yang menumpang nama agama itu, dan kadang-kala ada juga di kalangan ilmuwan, daripada kalangan agamawan, menumpang dan menunggang agama itu untuk tujuan kepentingan diri. Tak boleh cakap apa, sebab benda itu sudah disebut dalam Quran. Mereka ini berniaga ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Itu semua Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. So tugas kita, tanggungjawab kita sekarang ni adalah untuk kita memahami visi dan misi Hudan dan juga bainat, serta apa yang kita perlukan dalam kita menyampaikan kepada manusia yang lain. Dakwah adalah urusan semua orang. Dia melibatkan seruan, dan seruan kita tidak boleh lari dan tidak boleh jauh daripada pedoman yang Allah telah berikan melalui wahyu Al-Quran. So ini mukadimahnya, 20 minit yang pertama, mukadimah untuk episod pada hari ini, supaya kita mula memahami. Kita kena nilai balik Islam itu daripada hudan dan bainatnya, petunjuk dan pelaksanaannya. Macam mana?
Apa cerita petunjuk? Petunjuk itu adalah kitab yang telah pun diberikan kepada kita melalui satu manual kehidupan. Kita dah dapat dah SOP, tapi kita lihat kepada bainatnya. Bainat ini hasilnya, pelaksanaan dia. Yang dalam kitab ni Allah cakap apa, yang di luar kitab ni apa manusia buat. Sama tak dengan apa yang Allah kata dalam Quran? Kalau Allah kata dalam Quran, jangan engkau dekati zina, kita tengok di luar macam mana yang berlaku dekat masyarakat. Apa yang berlaku dekat dalam rumah tangga orang lain, rumah tangga kita, jiran kita, masyarakat kita. Kalau kata berlakunya zina itu berleluasa, padahal Allah dah sebut dalam Quran, jangan engkau dekati zina. Lihat apa yang berlaku dekat luar rumah. Zina itu bersepah, anak luar nikah itu bersepah, sumbang mahram itu penuh hari-hari keluar dekat berita. Jadi adakah yang di luar rumah itu memberikan gambaran Islam seperti mana yang disebut dalam Quran? Jadi dah lari. Maksudnya dah ada Quran, dah ada kitab, tetapi di luar rumah kita itu, jangan kata di luar rumah lah, dalam rumah tangga kita sendiri pun kadang-kadang benda itu berlaku depan mata. Kejelekan yang berlaku akibat akhlak yang bukan daripada Quran itu berlaku depan mata. Berkata kepada mak bapak itu hari-hari berlaku depan mata. Even dah kadang-kadang dah tak heran lah. Ada kawan mak bapak dia pun, anak tu boleh tiba-tiba saja merenting depan mak bapak sendiri. Boleh tantrum tanpa memikirkan nama mak bapak sendiri. Boleh meninggikan suara tanpa memikirkan maruah ibu dan bapaknya sendiri. Ada isteri yang boleh lempang suaminya depan orang ramai, depan khalayak. Dah hilang dah kategori isteri yang solehah dekat situ. Suami pula boleh memalukan isteri dan juga anak-anak dekat luar, dekat tempat kawasan yang awam pun boleh berlaku. Hari ni dengan cerita pranknya apa semua bagai kan. Prank, buat prank, tunjuk dekat YouTube, buat live semua. Seluruh manusia boleh lihat bagaimana isteri dimalukan oleh suami, suami dimalukan oleh isteri. Semua itu kita buat tanpa batas, tanpa ada had, boundaries and limitation sudah tidak berlaku. Tidak ada lagi penghormatan kepada suami, walaupun dikatakan gurauan. Tak ada. Islam tidak membataskan kita jumut sampai tak boleh bergurau. Tetapi apabila melibatkan maruah isteri, maruah suami, padahal maqasid agama ini adalah untuk menjaga maruah, menjaga keturunan. Bayangkan kita seronok tunjuk benda ni dekat Instagram, dekat Facebook, dekat media sosial. Hari ni kita berbangga. Waktu kita muda, waktu kita tengah kulit tegang apa semua bagai ni, seronok tunjuk kepada manusia. Sampai satu masa nanti umur kita 60 tahun. Cucu kita datang. Kan? Cucu kita datang kat kita nangis-nangis. Sebab apa dia nangis? Sebab dia rasa malu. Kenapa dia malu? Dia cakap dekat sekolah tadi, kan, kawan-kawan dia tunjuk satu video yang famous, yang pernah familiar, yang pernah tular, yang pernah menjadi satu viral pada zaman dulu. Apa dia? Tunjuk keadaan tengah buat apa? Tengah ber-TikTok. Tahu? Buat prank. Dan di situ dia menyebabkan apa? Dia menyebabkan dalam keadaan merasa malu dengan apa yang berlaku kepada datuk dia, nenek dia. Nama dah cantik, nama dah sedap, tetapi perangai itu menyebabkan azabnya pada keturunan dia. Waktu kita muda, kita mungkin tak fikir panjang, kita tak nampak benda ni akan pergi jauh. Nenek kita tu, kemudian kalau kita dah meninggal dunia, sampai kita dah dalam kubur sekalipun, video itu masih viral lagi, diviralkan, dijadikan satu contoh, dijadikan satu panduan untuk ditunjukkan kepada manusia yang lain. Itulah amal yang kita tinggalkan kepada manusia. Amalan kita itu diperlihat, disaksikan seluruh manusia. Kebatilan kita, kebodohan kita, kejahilan kita dipersembahkan kepada manusia yang lain. Yang itu juga Allah sebut macam mana kalau kata dulu gambaran apabila kiamat dipaparkan segala amalan-amalan kita, dipersaksikan kepada seluruh manusia. Itu baru gambaran yang dinampakkan, gambaran di padang mahsyar. Tetapi dia boleh berlaku tak sekarang ini, walaupun dalam keadaan yang kita hidup? Bila buat dosa saja, kita pernah lihat satu video TikTok antara seorang anak artis sedang bercumbuan secara terbuka, kemudian viral, kemudian datang ibu dan bapanya terpaksa memohon maaf. Kerana apa? Kerana perbuatan si anak. Dan ini semua adalah satu benda yang kita kena faham.
Al-Quran cakap lain, manusia akan buat lain. Itu yang Allah sebut dalam surah 68, surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi mata pena dengan apa yang mereka tulis. Apa yang manusia tulis dengan apa yang Allah tulis dalam kitab lain. Jauh beza dia. Kita baca lain. Undang-undang contohnya, perundangan manusia dengan perundangan Allah, kita letak sebelah-sebelah, side by side. Manusia lebih memilih perlembagaan yang dicipta oleh manusia berbanding apa yang diletakkan oleh Allah di dalam kitab. Dan apa yang perlembagaan Rasul tunjukkan dalam perlembagaan Madinah sebagai satu sunnah. Beza daripada penciptaan manusia. Jadi beza itu kita lihat. Pelaksanaannya kita nilaikan. Itu timbang tara. Kebolehan kita mempertimbang ataupun menganalisa sesuatu maklumat sama ada negatif atau positif, itulah dipanggil sebagai furqan. Dalam kita menilai negatif, kita nampak dia terbatal. Bila dia batal, itu tanda dia sudah menjadi sesuatu yang batil. Kita nampak ni terbatal, not applicable, tidak boleh dipakai dalam sistem agama, dalam rumah tangga kita. Benda ni tak boleh, terbatal. Bila void, kita boleh tolak. Hiburan yang datang ke dalam rumah kita contohnya, baik daripada melalui TV, melalui gadget, melalui apa saja. Ini semua instrumen-instrumen dakyah-dakyah dan doktrin yang cuba untuk masuk ke dalam rumah tangga kita. Tetapi kita ni dengan lapang dada menerima dakyah ini tanpa filtering. Kita tidak meletakkan satu sistem, mekanisme yang akan menyebabkan anak-anak kita selamat. Anak-anak kita pun kadang-kadang kita tidak meletakkan satu boundaries and limitation, hudud untuk mereka memahami apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Do and don't itu tidak disampaikan. Tausiah itu tidak diajar daripada mereka kecil. Dan itu akan menjadi satu masalah bila mereka sudah besar, mereka sudah mampu berfurqan, dan furqan mereka itu salah, lari pula daripada prinsip Al-Quran. So itu benda-benda yang kita kena fahami. So kita sekarang ni nak kena belajar banyak benda yang melibatkan kefahaman Al-Quran daripada topik semalam yang kita nampakkan hudan, bainat dan furqan. Timbang tara itu adalah satu benda yang basic kena ada pada semua orang. Kita kadang-kadang kita belajar dekat sekolah dulu, tapi kita tak sedar benda itu satu benda yang sangat besar dalam urusan agama. Contohnya, kenapa dalam sekitar umur 7 ke 8 tahun kanak-kanak mula menjadi golongan yang dah diangkat, mendapat taklif. Taklifan ini dia sudah boleh diperintahkan untuk solat. Kenapa Nabi kata umur 7 dah mula start ajar dia solat? 7 hingga 10 tahun proses untuk pendidikan solat. Kerana umur 7 tahun dia sudah boleh dianggap sebagai orang yang mampu berfurqan. Mumayyiz mumayyiz, budak-budak mumayyiz bila umur 7 tahun lebih kurang maksudnya dia mampu untuk membezakan. Mumayyiz itu mampu untuk membezakan. Membezakan yang hak dengan yang batil, dia mampu beza. Dia dah boleh kenal dosa dan pahala. Dia boleh kenal syurga dan neraka, hitam dan putih. Itu fasa mumayyiz. Sejuk dan panas, anak dah boleh berfikir. So untuk usia sebegitu, dia dah boleh diajar untuk solat. Solat itu mencegah keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Macam mana anak-anak nak diajar benda yang dia kena benci, tentang perkara yang keji, perkara yang mungkar. Dia tahu ini satu kemungkaran, dia kena tolak benda ni. Benda ni tak boleh ada dalam diri dia. Benda ni tak boleh ada dalam rumah dia. Benda ini dia tak boleh redha. Itu kita mengajar anak kita tentang solat yang mencegah keji dan mungkar. Solat yang ritual yang kita buat 5 minit ke 10 minit tu, 5 waktu sehari, 17 kali kita baca Fatihah untuk meminta ihdinas siratal mustaqim, petunjuk semua itu adalah satu saluran mekanisme pendidikan untuk kita mendapat information daripada Al-Quran. Sebab dalam solat kita kena baca Al-Quran. Nak baca Quran, kita kena baca Fatihah. Kita kena faham apa tu Fatihah. Kita kena jelas apa tu maksud Fatihah untuk kita mendapat kefahaman sebenar berkenaan dengan pelaksanaan Al-Quran dan juga perintah solat, supaya kita jelas apa solat kita yang kita nak kena lakukan. Apa solat yang mampu untuk mencegah kemungkaran yang ada pada isteri, pada anak-anak. Sama-sama untuk membantu membangunkan balik institusi keluarga, masjid yang kita katakan sebagai kosong daripada petunjuk tadi. So part by part, tanggungjawab dan amanah ini kita kena buat. Kita tak boleh lepas tangan. Kita tak boleh kata, oh ini part sekolah, ini part ustaz, ini part ustazah, ini part universiti nak ajar anak kita. Tak ada. Akhlak dia tak boleh kita hantar keluar rumah. Akhlak built in di dalam rumah kita.
Macam mana anak kita berjalan, macam mana anak kita bercakap dengan orang tua-tua, macam mana anak-anak kita menghormati orang tua, macam mana anak-anak kita beradab, tata susila dia semua bermula daripada rumah kita. Dan dia akan represent rumah kita once dia melangkah keluar daripada pintu pagar rumah kita. Bila dia keluar saja, dia bersama dengan kawan-kawan, adab, akhlak apa yang ada pada rumah itu yang akan dibawa. Nama rumah itu dia akan bawa. Apabila anak kita melangkah ke universiti, dia akan mula membawa nama bapaknya, nama ibunya, akhlak yang ada pada mak bapak dia. Kita dah tak boleh salahkan dah. Kita tak boleh kalau anak kita datang dengan tiba-tiba balik daripada universiti, perut dah bunting. Tahu, bunting dah mengandung 8 bulan. Dan siapa? Kita nak salahkan orang luar? Dia tak boleh. Sebab ancaman luar itu adalah sesuatu yang real, yang akan sentiasa menjadi satu fitnah sepanjang zaman. Rumah itu adalah tempat yang kita kena berkubu. Hari ini fitnah akhir zaman, bila Nabi nampakkan tidak keluar seorang wanita itu melainkan syaitan mengikuti dia. Sampai macam tu sekali. Dinampakkan pula wanita adalah panah syaitan. Banyak dalam hadis-hadis yang dinampakkan. Bukan kita nak menampakkan satu orang kata kita lebihkan lelaki, kurangkan perempuan ke apa, tidak. Bukan kita nak nampakkan perempuan itu ni, tak. Sekarang ni kita nak nampakkan dari sudut pandangan macam mana sesuatu perkara itu boleh berlaku di luar rumah apabila melibatkan fitnah kepada wanita. Dan fitnah itu juga akan libatkan lelaki, tak libat. Kalau zina, dia tak berlaku perempuan saja, dia mesti lelaki dan perempuan. Dan kita ada lelaki yang baik, perempuan yang baik. Kita ada lelaki yang beriman, perempuan yang beriman. Semua itu digambarkan dalam Al-Quran. So tugas dan tanggungjawab kita sekarang ni adalah membina keluarga yang mereka ni faham apa misi hidup mereka. Kita nak ciptakan anak. Tak ada orang nak cipta anak, didik baik-baik, bagi dia jadi anak yang soleh-solehah, tiba-tiba kita nak serah kepada penjahat dekat luar sana, perompak dekat luar sana, perogol dekat luar sana. Tak ada. Tak ada ibu dan bapa yang tatang anak tu bagaikan minyak yang penuh, tetapi semata-mata nak serahkan dia kepada manusia yang tak berguna. Tak ada. Pastinya kita akan mengharapkan anak kita tadi tu akan berjumpa dengan pasangan yang soleh dan solehah juga. Itu tugas dan tanggungjawab mak bapak. Tapi kalau kita sebagai mak, sebagai bapa, kita bina, cipta anak yang sudah pun dikategorikan sebagai anak yang tidak taat, anak yang tidak soleh, tetapi kita mengharapkan dia akan mendapat seorang yang soleh ataupun solehah sebagai pasangan dia, dan kita dah salah anggap. Tugas dan tanggungjawab kita adalah mempersiapkan satu keturunan yang baik, keturunan yang soleh, yang solehah. Itu tanggungjawab siapa? Mak bapak. Bukan tanggungjawab sekolah, bukan tanggungjawab universiti, bukan tanggungjawab kita serah kepada suami dia nanti. Tak. Proses itu bermula daripada rumah, daripada hari pertama dia lahir, dalam kandungan lagi. Proses dan tanggungjawab mak bapak itu dah bermula. Kita yang install, kita yang instill dia punya mission, dia punya vision dalam rumah tangga kita. So part ni adalah sesuatu yang kita semua kena faham sebagai ibu, sebagai bapa. Dan kita tak boleh elak. Jadi tanggungjawab kita hari ini dengan Al-Quran itu bukan sekadar nama-nama. Kita boleh namakan anak kita macam-macam. Allah sebut dalam Quran dengan jelas. Allah, kita hanya menjadikan nama-nama itu hanyalah ciptaan bapa-bapa dan nenek moyang kita. Kita boleh bubuh nama Islam, siapa saja nama Islam. Tetapi belum tentu lagi kita mewarisi kehebatan yang ada pada nama tersebut. Boleh bubuh nama Fatihah. Fatihah itu pun boleh jadi seorang pelacur. Nama dah cantik, Fatihah perempuan. Tetapi boleh jadi pelacur tak? Boleh jadi pelacur lagi. Sebab apa? Nama itu belum tentu lagi akan mewakili sifat dan sikap yang ada pada manusia. Tetapi kalau dengan nama yang cantik itu kita develop akhlak yang baik sesuai dengan ada pada keindahan namanya, lalu nama tadi itu dia akan menjadi sesuatu yang murni, yang indah, yang cantik, yang nampak keberkesanannya pada diri kita. So jangan kita hanya lihat namanya saja itu sebagai nama yang dah Islamik, maka pelakunya, orangnya adalah orang yang sudah cukup Islamnya. Tak boleh dinilai begitu. Dia mesti dinilai daripada petunjuk. Apabila kita menunjukkan akhlak yang baik, kemudian kita membainatkan pelaksanaan yang baik. Itu konsep yang ada dalam Hudan, ada di dalam bainat, ada di dalam petunjuk dan pelaksanaan yang kita kena faham. Okey. So apa tugas, misi dan visi kita sebagai seorang ibu bapa? So kita ambil daripada apa yang dinampakkan dalam surah 61, surah As-Saff, ayat 9 contohnya. Bila mana kita baca tadi, huwallazi arsala rasulahu bil huda, apabila kita nampakkan
dia yang mengutuskan seorang Rasul dengan petunjuk. Jadi apa yang kita nak tekankan dalam live ni sebenarnya adalah ciri penting untuk kita menjadikan agenda ataupun misi Rasulullah SAW itu sebagai sesuatu yang membuatkan Allah mengutuskan Rasul-Rasul ini dengan tujuan. Untuk apa kepada kita? Tidak lain melainkan dia memberikan satu gambaran uswah, satu gambaran contoh akhlak, bagaimana kita nak berakhlak dengan Al-Quran. So kita kena perhatikan daripada setiap ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah itu, dia mesti ada ayat-ayat yang bukan sekadar gambar hiasan saja. Tak, dia mesti jadi ayat yang boleh kita jadikan sesuatu yang menghiasi diri kita dalam bentuk pelaksanaan agama. So kalau kita tengok ayat yang sama, kalau kita dari surah 61 ayat 9 tadi, kalau siapa rajin boleh tepek dekat ruang komen. Saya tak sempat nak sediakan screen slide dia. Tapi boleh tepek dekat situ. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dinampakkan begitu. Yang waqafa billahi syahida itu semua tu adalah tambahan yang kita kena nampakkan. Dia Allah kata situ, bagaimana kita nak memahami bila Allah sebut waqafa billahi syahida, cukuplah Allah itu sebagai saksinya. Cukuplah dengan Allah itu menyaksikan. Jadi kita nak buat kerja apa pun, kita tak perlu orang-orang lain tu yang menilai kita, tetapi cukuplah Allah yang menilai kerja buat kita. Diri kita sendiri boleh tahu yang kita buat ini Allah redha ke tidak. Yang kita buat ini adakah mengikut apa yang Allah nak ataupun tidak, berdasarkan kehendak Allah ataupun berdasarkan kehendak diri kita. Semua itu kita boleh dapat apabila kita mula memahami Hudan dan Furqan. So di mana kunci untuk kita dapat benda ni? Kunci dia mesti kita lihat apabila disebutkan Fatihah itu sebagai ibu ataupun inti kesimpulan daripada apa? Kesimpulan daripada Al-Quran. Al-Quran itu kita dapat kitab. Ni contohnya, kita dapat kitab. Ini adalah satu kitab. Tetapi kalau kita masih ragu-ragu dengan kitab ini, dan kita tak akan dapat menjadi orang yang bertakwa, kerana kita masih lagi belum baca dengan kepahaman, kita baca belum lagi dengan kepastian, kita belum lagi meyakini. Ada orang dia dapat ilmu yakin, dia dapat yakin Al-Quran ini sebagai petunjuk, itu baru pada ilmunya, tetapi dia belum melihat dengan ainul yakin. Dia tak nampak lagi keberkesanan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mampu untuk memberikan dia yang hak. Tahu? Ainul yakin. Sebab kita boleh kenal, ada orang yang menggunakan Al-Quran ini sebagai jampi serapah. Ada orang hanya menggunakan Al-Quran ini ketika majlis-majlis tertentu, melibatkan kerajaan, melibatkan keramaian, melibatkan sesuatu kepentingan sahaja. Contoh macam kita panggil untuk baca doa pembuka majlis, ada orang mulakan dengan ayat-ayat Quran saja. Tapi adakah Quran itu diturunkan hanya untuk tujuan begitu? Dah baca doa dah apa semua bagai, dah habis doa, amin apa semua, mula ucapan daripada presiden, ucapan daripada ni, lepas itu dah mula dengan aktiviti bebas, tiba-tiba salah satu daripada dia punya itinerary ada pula lagu-laguan, ada pula tarian apa semua bagai. Dan di mana letaknya kita punya basmalah pada Al-Quran? Kenapa dia boleh mencampur adukkan yang hak dengan yang batil? Lalu Furqan tadi akan meletakkan terbatal tak? Terbatal. Seluruh majlis itu sebenarnya tertolak tak? Tertolak. Apabila kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa ata. Bukan nak kena masukkan dalam majlis itu, okey, kita mulakan majlis kita dengan berbasmalah. Dia cakap macam tu kan. Kita mula, bacalah semua, baca bismillahirrahmanirrahim. Kita awali program kita dengan Al-Fatihah. Pakat bacalah dengan awal kitab Al-Fatihah, baca bismillah semua bagai, kemudian berdoa. Tiba-tiba itinerary kita, aktiviti kita di dalam itu disertai dengan sesuatu yang batil. Saya yakin dan saya pasti semua yang menonton ini ada di kalangan kita yang pernah lalui program-program sebegitu rupa. Kita pernah lalui benda tu, mungkin di fasa-fasa kita muda, di fasa kita bekerja dengan sektor-sektor yang terlibat, terkaitan. Kita pernah terlibat baik dalam program team building ke apa saja. Semuanya akan ada istilah yang akan menggunakan propaganda yang sama. Bermula dengan bacaan ayat-ayat agama, ayat-ayat kursi, ayat Quran apa semua, tetapi hujungnya diselipkan sesuatu yang batil. Batil itulah yang menyebabkan program yang kita sertai itu hujungnya terbatal. Sayang kita tak sedar kita sedang memperlakukan sebegitu rupa pada Al-Quran. Kita sedang menunjukkan sesuatu yang tidak baik melalui
apa yang kita panggil uswah, dipanggilkan sebagai tauladan. Dan tauladan itulah yang diikuti oleh orang-orang lain pula, anak muda kita pula. Orang yang pergi zaman 80-an, 90-an dulu, pergilah apa-apa yang kita katakan sebagai team building semua, mereka lihat, mereka nampak, hujungnya mereka akan buat pula pada generasi mereka. Mereka tambah lagi dengan benda-benda yang pelik-pelik pula di zaman mereka. Dulu kita ada burung hantu, tahu? Buat cerita burung hantu ni buat apa? Pergi camping tengah hutan apa semua, lepas tu tinggal dekat tengah-tengah hutan apa semua bagai, kan? Ada cerita tinggal anak dara orang dekat tengah-tengah hutan. Boleh ke buat macam tu? So banyak-banyak benda yang kita kadang-kadang kita tak fikir pun sebenarnya benda itu salah tak? Salah. Kita mungkin rasa benda itu sesuatu yang menyeronokkan dalam aktiviti tu, tapi kadang-kadang di dalam itulah kita tak sedar, tanpa sedar sebenarnya kita sedang membuat sesuatu yang tidak benar, tidak betul, salah. So ilmu yakin akan menampakkan ainul yakin. Kita nampak ini salah ni, dengan pandangan mata kita, kita menilai dengan pandangan Allah. Ini tak betul, ini kemungkaran, ini benda yang keji, kita kena cegah. Di situlah kita akan hakul yakin. Kita yakin dengan hak. Ini kita kena tolak kerana kebatilan sudah jelas. Yang tu adalah level-level yang kita kena faham. Jadi bukan mudah, tugas kita yang kita kena bawa dan kita kena fahami. Dah pukul 10.42. Sekejap saja saya cuba sampaikan dengan pace yang seboleh-bolehnya. Saya harap saya dapat bagi tanpa ada sedikit sebanyak kita. Bukan tak boleh gurau, kadang-kadang kita kena ada juga gurauan tu. Supaya apa? Supaya dia tak jadi bosan. Tetapi kita tak nak selitkan sesuatu yang batil di celah-celah penyampaian. Sebab bila kita serius, Al-Quran akan menyampaikan dengan penuh ketegasan. Bab tegas itu yang kita kena nampakkan. Sebab kita tak boleh lagi jadi hamba ataupun seorang yang sedang lena. Lenanya kita ini bila kita boleh tidur dalam keadaan kita redha. Redha kebatilan itu menyelimuti hidup kita. Bab itu yang kita gagal nak sedar, yang mana hak, yang mana batil. So ini adalah satu benda yang kita kena sama-sama fikirkan. So bila kami ni, pengalaman kami di RPWP ni mengajar kami banyak perkara bila kita terlibat dengan social experiment. Social experiment ini adalah social engineering yang melibatkan bagaimana manusia telah pun di-engineer untuk kadang-kadang disesatkan. Tahu Yahudi, Nasrani, mereka sedang buat social engineering dalam proses nak mencipta pemesongan akidah kepada umat Islam. Kadang-kadang kita tak sedar. Social engineering ini, mereka ni engineer tau. Namanya engineer, mereka inilah jurutera. Mereka ini sedang construct something yang sangat-sangat penuh dengan propaganda dan agenda. Yang kadang-kadang propaganda itu kita bukan kata tiba-tiba je berlaku, tidak. Melainkan dia sudah dirancang, ada yang hampir ratusan tahun. Ada yang dirancang bermula daripada kejatuhan Kota Melaka. Ada yang sudah dirancang once apabila dihantarkan Senok Hageronjir masuk ke tanah Melayu di Aceh, di Nusantara ini, dan dia hanyalah untuk confirmkan kejatuhan Islam selari dengan kejatuhan Khalifah Uthmaniyah. Tidak adanya kekhalifan pada 1924 itu bibitnya bermula daripada apabila mereka mengutuskan pendakwah-pendakwah mereka ke tapak-tapak yang adanya tanah-tanah agama lagi di atas muka bumi ini yang bertahtanya Islam ketika itu. Melaka tidak jatuh saja-saja, melainkan ada propaganda yang berlaku. Perang salib, dia tidak hanya sekadar satu propaganda peperangan fizikal. Selepas perang salib itu dikatakan tamat, tetapi doktrin dan juga psikologinya masih lagi berlaku. Mereka masih menyerang kita dengan semangat perang salib. Untuk buat apa? Untuk meracun minda umat Islam dan memesongkannya tanpa perlu mengangkat senjata. Dan kita pula tanpa perlu buka tudung, tanpa perlu kita menukar nama Islam, tetapi secara habitnya kita hidup dalam habitat yang sesat, habitat yang jahil, habitat yang jauh daripada kehidupan berteraskan agama. Petunjuknya hilang. Qurannya ada dalam rumah, bukan tak ada, ada, tetapi kita gagal memahami. Al-Quran itu di dalam rumah tangga kita. Al-Quran itu ada, boleh, mereka bagi kita simpan, mereka bagi kita baca, mereka bagi kita mengkajinya, tetapi mereka tahu kita tak akan jumpa rahsianya. Kerana itu kita kena jadi orang yang bijak dalam membaca Al-Quran, bukan sekadar bacaan semata-mata. Ini adalah sesuatu yang kita kena sama-sama bangkit. Dia tak boleh buat kerja seorang. Sebab tu dalam surah 61 cerita Saf,
Surah 62 itu cerita jemaah. Kita mesti bangkit untuk menjadi satu jemaah. Tak boleh elak. Dengan jemaah itulah kita dapat mengumpul kekuatan. Kekuatan itu tak semestinya datang daripada orang-orang yang soleh sahaja. Kerana hasil kejadian dan juga penciptaan seorang Rasul itu sendiri pun bermula daripada mereka-mereka yang kaumnya buta huruf. Allah sebut tak dalam surah 62 tu, ada dalam surah Al-Jumu'ah itu. Bagaimana mereka ini, wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan. Ya, dia yang membangkitkan, yang mengutuskan seorang Rasul daripada kaum yang buta huruf. Maksudnya Nabi sendiri pun dikatakan buta huruf dan kaumnya pun adalah kaum yang buta huruf. Kita pula faham buta huruf itu tak tahu baca, tak tahu menulis. Salah kefahaman yang kita faham selama ini. Okey, yang tu kita masuk bab lain. Itu bab cerita tentang kitab. Okey, macam mana hubungan kita dengan kitab yang akan memperkenalkan siapa kitab itu, siapa kita orang-orang yang membaca kitab tersebut. Itu bab lain ya. Kita cuba masuklah selit di mana-mana. Sebab hari ni nak tak nak kita kena kenal diri kita sebagai orang yang nak mewakili, nak mewarisi perjuangan yang Nabi tinggalkan. Dan masjid yang kita ada hari ni, masjid yang kita bina daripada hari pertama, sebenarnya sudah pun hilang petunjuk yang ada dalam rumah. Rumahnya bahagia, nampak cantik, indah, besar dan megah. Rumah tangga kita sendiri ya, jangan tengok rumah tangga orang lain. Tetapi ada tak ketenangan di dalam rumah tangga kita, kebahagiaan dalam rumah tangga kita, keseronokan kita sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak. Ada tak cahaya ataupun senyuman keredaan di dalam rumah tangga kita tu? Anak-anak reda dengan mak bapaknya, isteri reda dengan suaminya, suami meredai anak-anak dan isterinya di dalam rumah tangga. Tapi kalau suami masih lagi boleh makan kat kedai mamak, suami boleh lagi setia bersama-sama dengan kawan merempit, suami masih lagi boleh hidup dengan tenang dan aman di luar rumah, tetapi bila balik rumah terasa macam hidup dalam neraka, dan something wrong dengan rumah tangga kita tu. So kena check. Benda nampak mudah, tetapi sebenarnya itulah hakikat yang kita kena tahu, di mana kita meletakkan asas pembinaan rumah tangga itu di dalam kita mengatakan kita beriman dan kita Islam. Itu proses yang kita kena tahu. So kuncinya kat mana? Nak cerita kunci tadi tu. Kuncinya dekat Al-Fatihah. Sebab tu dinamakan Fatihah. Fatihah itu adalah cerita tentang kunci. Kunci untuk membuka. Fatih itu adalah cerita tentang membuka. So kalau kita dapat Quran dan kita dapatkan kunci, macam mana kita nak membuka ayat-ayat, memahami setiap khazanah rahsia yang ada dalam Al-Quran itu, word by word, ayat demi ayat, surah demi surah. Satu kitab itu kita akan miliki rahsia macam mana kita nak mengembalikan balik Islam itu dengan penuh yakin. Dia bukan lagi bersangka-sangka, dia bukan lagi dengan dakwa-dakwi. Jadi ini adalah benda yang kita kena faham, kita kena jelas. Kunci tersebut tu dia akan membawa kita sebagai seorang yang pembuka, dan dia akan jadi satu pengunci. Pengunci ni adalah ikatan. Akidah itu cerita akad. Akad, ikat. Dia mengikat kita. Dia mengikat, Al-Quran itu mengikat kita dengan Allah. Hari ni Al-Quran tidak mengikat kita. Kita keluar rumah, kita tak bawa Quran, confirm lah kita tak akan usung Quran kan. Tetapi ayat-ayat tadi tu sepatutnya bukan tinggal dekat dalam buku. That's why tadi kita baca hadis tu, Nabi kata Al-Quran itu hanya tinggal tulisannya. Kita tinggalkan tulisan tu. Kita sebenarnya kita nak bawa ayat-ayat tadi di dalam dada kita. Kita berjalan ke mana sekalipun, Al-Quran itu mengikuti kita. Kan ada orang buat gurauan pula, ada dalam telefon, pergi mana-mana pun telefon ada. Tak boleh macam tu. Teknologi adalah something yang artificial. AI, Artificial Intelligence. Yang pandainya telefon tu, bukan kita. Kita boleh cari apa ayat yang kita nak, apa bahasa yang kita nak terjemahkan, Al-Quran yang ada, kita boleh kata dalam tu. Tetapi kita gagal memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Contohnya, kita nak katakan kita ni buat sesuatu tanpa ilmu. Ada tak surahnya? Ada dalam surah 17, surah Al-Isra ayat 36. Kita buat dalam keadaan kita bersangka-sangka. Ada dalam surah Yunus, surah 10 ayat 36. Kita buat sesuatu yang mengikut fahaman nenek moyang. Ada tak? Ada dalam surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 170. Kita buat sesuatu tu dalam kita mengikuti kebanyakan manusia. Ada tak ayatnya? Ada dalam surah 6, surah apa dia? Surah apa? Tanya surah 6, surah apa? Kita nak kena tahu itu surah Al-An'am ayat berapa? Ayat 116. Semua ayat-ayat tersebut ada kandungannya di dalam Al-Quran, tetapi malangnya kita tidak memahami apa peranan setiap ayat itu, hubung kaitnya dengan ayat yang lain sebagai satu petunjuk, dan dia akan memperlihatkan pelaksanaan kita hari ini. Allah dah sebut, Allah dah jelaskan, tetapi kita tidak menggalang ia sebagai satu petunjuk yang kita bawa dalam diri kita. Kita tak berjalan dengan Al-Quran.
Kita tidak menggunakan Al-Quran itu sebagai pedoman harian, setiap masa, setiap saat. Kita cuma ingat zikir itu semuanya di mulut, baca ayat-ayat tertentu di mulut. Tidak. Zikir itu memperingati Allah itu bukan hanya di mulut. Tak. Bila nawa itu kita, tangan kita, kaki kita, adakah dia berjalan atas nama Allah atau dia berjalan atas nama nafsu kita? Bab-bab tu kita kena tahu. Kita kena faham, kita kena memahaminya, bukan sekadar kita bersangka-sangka. Ikut kebanyakan manusia, Allah kata apa? Mereka akan menyesatkan kau. Itu surah tadi lah, kita baca surah Al-An'am, surah 6 ayat 116. Ini 4 bab ni kita kena cari jalan lah macam mana kita nak memahami dalam bahasa yang strategik, dalam bahasa yang penuh dengan pelaksanaan dan juga formulation, bagaimana kita nak mencipta manusia yang berakhlak Al-Quran. Bab-bab tu kita kena baca lah. Okay, sekarang dah pukul apa? 10.52. Kita lihat ramai yang memberikan komen. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kita. Dan insyaAllah kita harap kita kena faham falsafah di sebalik kunci tu, supaya kita tidak gagal untuk kita memahami. Okey, ada lebih kurang dalam 8 minit lagi sebelum ni. Jadi saya nak menampakkan sedikit kepentingan kita tahu apa makna yang ada di sebalik perkataan ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq tadi tu liyuzirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Jadi ada ayat tu yang kita selalu baca. Saya kadang-kadang saya baca sebagai doa yang buka majlis. Bukan apa, sebab kita nak nampak kan, bila Allah katakan dia yang mengutuskan, dia yang mengutuskan Rasul, dia yang mengutuskan seorang penyampai risalah, segala-gala kerana dia. Nabi pun dia takkan buat kerana benda lain. Nabi buat semuanya lillahi ta'ala. Jadi kita pun hari ni buat kerana Allah tak? Kita kata di mulut, hati kita, kaki kita, tangan kita lillahi ta'ala tak? Kena check benda tu. So kita kena tahu, bila kita buat kerana kehendak Allah, tidak ada lagi kita buat bukan kerana kehendak diri sendiri ataupun suka-suka saja. Nabi-Nabi tak buat benda yang suka-suka. Bila once dia jadi satu perintah, dia adalah satu perintah yang dia kena buat pastinya berbeza daripada dahulu dan sekarang. Dulu 40 tahun Nabi hidup. Kita boleh tengok kehidupan Nabi, macam mana Nabi daripada seorang kanak-kanak menjadi satu usahawan yang berjaya, berkahwin dengan Khadijah, kemudian dia mencari jalan macam mana dia nak menjadi seorang yang berguna kepada masyarakat dia. Sampai umur 40 tahun Nabi dapat, Nabi tak pandang belakang. 23 tahun Nabi buat clear cut, jauh beza dengan apa yang Nabi pernah buat selama 40 tahun. Cari harta banyak-banyak 40 tahun, semuanya dilambakkan kembali kepada agama, diwakafkan, diserahkan harta dan dirinya untuk perjuangan agama. Kan beza. Jadi kadang-kadang kita jangan sangka ada orang yang manusia yang begini, kan? Tiba-tiba dia boleh berubah. Dan dia berubah, kadang-kadang kita tengok ada yang sekelip mata, ada yang kadang-kadang kita tak nampak pun perubahan dirinya. Tahu-tahu je dia dah berubah macam tu. Sebab apa? Kerana dia terpaksa buat dalam keadaan berdiam diri. Dia tak boleh nak tunjuk-tunjuk suka-suka, nanti ada orang yang akan demotivate. Kerana apa? Kerana kata-kata manusia juga. So lebih baik dia lelo, dia diamkan, dia buat, tiba-tiba jadi sesuatu yang begitu. Ada orang yang macam tu. Sebab apa? Sebab kita kena faham, manusia ni berbeza-beza ujian. Kita tak boleh samakan semua orang macam tu. Okey? Itu satu. Dah pukul berapa dah? 10.54. Okey. Rasul tadi tu diutus dengan hudan. Hudan dinampakkan sebagai petunjuk. So ini akan membuatkan semua para rasul, mereka tidak akan bertindak tanpa ada panduan ilmu. So panduan ilmu itu dia mesti datang dengan petunjuk. Allah bagi kat dia hudan dan dia nak run hudan itu untuk mendapatkan bainat. Dan dia melakukan semuanya dengan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Dan dia buat dalam keadaan kita nampak petunjuk tadi tu, dia akan menampakkan sesuatu yang berbeza daripada sebelum dia juga. Petunjuk dengan jahiliah, hudan dan juga cahaya dengan kegelapan pasti tak sama. Dan sesuatu yang kita buat ketika kita dalam gelap takkan sama sesuatu yang kita dah berjaya nampak dalam keadaan terang. Ada orang dalam keadaan meraba-raba. Raba-raba tak dapat petunjuk ni dalam gelap, kan? Dalam gelap bayang duduk lautan, dalam gelap kita pegang belalai gajah, kita rasa macam ular, kan? Kita pegang dia punya gading, kita rasa macam tanduk lembu. Kita bersangka-sangka, kita meneka-neka. Once ada cahaya, baru kita perasan gajah rupanya yang kita pegang tadi. Sebab apa? Sebab tadi kita hanya meraba-raba dan kita hanya bersangka-sangka. Jadi dalam kegelapan pasti berbeza apabila kita dah dapat cahaya yang akan menyeluruhi hidup kita. Kita lebih jelas. Baca Quran pun macam tu. Sebelum ni kita baca dalam keadaan bahasa Arabnya.
meraba-raba, merangkak-rangkak kan, hanya untuk menghabiskan bacaan itu. Tapi bila kita baca dengan kefahaman, baru kita nampak, oh ini rupanya Allah nak cakap. Oh selama ni ini yang Allah nak bagi tahu. Baru kita nampak, oh ini rupanya ayat yang Allah cakap macam ni. Oh kadang-kadang ada pula orang kata macam tu, oh yang ni lah ayat yang ustaz pernah baca dulu. Sebab baru baca dengan kefahaman. Ada orang tu dah khatam 10 kali dah, tapi langsung tak faham apa dalam kandungan Al-Quran. Jadi jadilah kita ni orang yang rugi, Allah sebut. Okey, so kena faham. Kemudian huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Din itu yang kita kena faham. Din tidak lari dan tidak bukan, dia adalah satu sistem. Sistem yang menunjukkan bagaimana kita nak memakai sistem tersebut dalam instrumen kehidupan manusia hari ini. Tak kisahlah sebagai ibu, bapa, di sekolah, di universiti, di alam pekerjaan, di rumah, di dalam negara, di dalam negeri, di mana saja, itu adalah sistem yang nak dimasukkan dalam ni. Dan dinul haq adalah sistem yang benar. Kita nak install sesuatu yang benar, yang hak. Kita tak nak campur adukkan yang hak dengan yang batil. So kita lihat sendiri hari ni, berapa banyak kita dah mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Dalam rumah tangga kita, di alam pekerjaan kita, di luar rumah kita, dalam masyarakat, even di masjid sendiri pun, yang bagaimana hak dan batil itu bercampur. Dia kena mesti jadi macam minyak dengan air. Minyak dengan air, dia cuma bercampur apabila kita kacau. Kita kacau bila kita sibuk dalam kesibukan kita semua ni, lari sana lari sini apa semua bagai, kita tak sedar ada percampuran minyak dengan air tadi. Ada yang hak, ada yang batil, bercampur. Sebab kita tengah sibuk, kita rushing, dan kadang-kadang kita terpaksa bertoleransi. Halal itulah yang menyebabkan kita jadi orang yang lalai dan leka. Kerana kelalaian kita itu, kita tak sedar kebatilan itu sudah pun melekat dalam hati. Dan dia tak melekat saja, dia beranak pinak pula. Daripada dosa-dosa kecil itu, dia dah menjadi dosa yang besar. Akhirnya kita rasa kita tak tahu dan kita tak sedar, kita sudah melakukan benda itu dah 30 tahun, 40 tahun. Kita dah jadi orang yang dah ditunggang dengan kebatilan. Sebab apa? Sebab benda itu sudah ada dalam diri kita. Sistem yang kita pakai itu sudah sebati dengan diri kita, sampai kita dah lali. Orang yang dah memang buat benda itu in repetition, setiap hari dia menghadap benda itu, kadang-kadang dia dah jadi bosan. Tapi kadang-kadang orang yang tak pernah buat benda itu, dia datang sekali saja dekat rumah kita, dia nampak tu benda itu tak kena. Kan? Macam anak kita, kan, kita tengok anak kita, mudah anak ni, bab anak ni sesuatu yang sensitif juga, kan. Tapi kadang-kadang kena cakap. Anak ni kadang-kadang kita duduk kat rumah orang, kita pergi jadi tetamu, kita datang, tengok-tengok, ni anak kita tau. Anak kita, tetamu tu kawan kita. Anak kita lalu lalang kat belakang kita, tak tunduk, tak minta izin apa semua. Pada kita mungkin biasa, kan. Tetapi bila tetamu tu datang, nampak ni ada benda tak kena dengan anak engkau ni, tiba-tiba spark. Kita yang selama ni duduk dengan anak kita, kita tak perasan benda tu. Tapi ada orang yang dia mungkin dah biasa dengan satu sistem yang baik. Kalau dia teruk juga, lagi dia tak kisahlah. Tapi kalau dia datang dengan keadaan dia nak memberikan satu pandangan, satu petunjuk, dia nak tunjukkan kita yang kau ada masalah, jangan bash pula. Masalah kita ni, kalau kadang-kadang ni ego. Kita akan cakap apa? Dia memang macam tu. Once keluar saja daripada mulut kita macam tu, dia memang macam tu, and then kita sendiri sebagai mak bapak pun gone case. Kita redha, kita tolerate dengan benda yang kita nampak kebatilan. Bukan kita nak merendahkan diri, kita dah, itulah aku dah lama dah aku cuba cari jalan macam mana nak baiki anak aku ni. Dan itu tanda orang yang mula merendah diri. Orang yang mula nak mencari petunjuk. Air ini dia mesti turun daripada tempat tinggi ke bawah. Kita tak boleh jadi orang yang tinggi juga, untuk dalam urusan kita nak mendapat air. Air tak boleh datang daripada bawah. Dia mesti kita rendahkan diri, dan barulah air itu boleh turun untuk memberi kita satu petunjuk, siraman. Dia nak memberi kita kocak minda. Kocak minda, kocak tu namanya mesti ada air, kan. Minda kita mesti ada sesuatu yang kita nak kena fikirkan. So prosesnya, jadilah orang yang merendah diri untuk kita mendapat sesuatu yang hak, yang benar. Tapi kalau kita toroh, ingat balik apa kita sembang pasal toroh. Kalau kita jadi toroh, orang yang sombong, orang yang belagak, orang yang ego, susah untuk ditegur, dan something wrong dengan diri kita, termasuk dengan anak kita. Nak tegur anak zaman sekarang tak boleh, tahu. Even adik-beradik sendiri, nak tegur sepupu sendiri pun belum tentu. Nak tegur kata dia salah, belum tentu lagi kita boleh buat, tahu. Sebab apa? Sebab nanti yang bergaduhnya mak bapak.
Sebab kita tak boleh tegur anak kita. Cuba check lah berapa ramai daripada keluarga kita semua, bila datangnya anak-anak buah kita semua, anak buah kita main game lah, kan, duduk rumah tak bertegur siapa lah, salam pun tidak, salam pun main-main apa semua. Ada tahu salam jenis pegang kat ujung ni, tahu orang salam grip betul-betul, cium tangan, kan, dia tak sambil cium tu tangan boleh tengok telefon lagi, tahu salam pun hujung-hujung, nak tak nak sentuh je macam tu. Asal boleh, asal tak. Mak bapaknya lain macam. Maknya tu siap peluk lagi, cium pipi kiri kanan ulang 10 kali apa semua, punyalah, masya-Allah, subhanallah, lama tak jumpa, keluar habis semua. Anak buat bodoh je. Sebab apa? Sebab tidak dididik dengan begitu. Tahu? Dia tak menghormati tuan rumah, dia tak menghormati tetamu, dia tidak reti macam mana dia nak respect kepada manusia yang lain. Kerana pendidikan anak-anak kita sudah jauh daripada landasan ilmiah. Dia cuma tahu diri dia dengan telefon, diri dia dengan gadget, kan, dengan televisyen. Jadi anak-anak sudah tidak lagi diberikan pendedahan tentang akhlak bermula daripada rumah kita. So rumah tadi tu, masjid tadi kosong dari petunjuk. Petunjuk daripada dinul haq, petunjuk yang datang dengan sistem agama yang hak. Macam mana nak menghormati orang tua, macam mana adab dengan tetamu, macam mana nak menjaga aurat, macam mana nak menjaga batas percakapan, pertuturan. Jangan bercakap lebih tinggi daripada Rasul. Contohnya dinampakkan dalam Quran, kan. Jadi kalau kita mak bapak tengah sembang, anak tiba-tiba menjerit, wah, kan, tengah gelak-gelak sebab tengok TV, suara dia lebih tinggi tak daripada mak bapak dia? Lebih tinggi. Bab itu pun ditegur dalam Quran. Jadi kadang-kadang kita baca, jangan ingat kita baca tu hanya cerita tentang Nabi. Tak. Apa yang ditegur Nabi, ditegur oleh Allah kepada Nabi pun adalah satu teguran untuk kita. Apa yang Allah tegur kepada isteri-isteri Nabi, itu pun teguran untuk isteri-isteri kita. Apa yang ditegur kepada Nabi sendiri dalam Al-Quran itu, sebenarnya teguran itu pun straight kepada diri kita sebagai yang nak melaksanakan Al-Quran pada hari ini. So jangan kita baca Quran itu sebagai sesuatu yang hanya pada teksnya saja, tulisannya saja, tanpa kita memahami ayat-ayat tersebut tidak lain dan tidak bukan semuanya disebut kepada satu subjek. Subjeknya adalah kamu yang disebut dalam Quran. Kamu tu siapa? Kita yang sedang membaca. So berkatalah mereka tu kena kenal siapa. Katakanlah, siapa nak kena kata, siapa nak kena cakap. Ayat itu ada dalam Al-Quran. So kalau kata kita menjadi orang yang telah pun menjadikan sesuatu yang cara hidup yang batil, maka cara hidup tersebut telah pun automatically menjadi cara hidup yang terbatal. So menjadi gagal dan dia tidak mampu untuk mensejahterakan. Ingat perkataan mensejahterakan. Once kehidupan itu, din itu tadi, sistem tadi itu tak mampu untuk mensejahterakan kita. Ada anak tapi sistem itu tak mampu untuk membentuk anak kita, kita jadi tak tenang. Kita tak jadi sejahtera. Kita gagal nak memahami kerana kita dibuat berdasarkan sangkaan-sangkaan manusia. Sangka kita dah ajar anak kita kat sekolah. Aku dah hantar dia kat sekolah, aku dah bagi dia pendidikan kat sekolah, aku balik anak tu, aku expect dia jadi macam ni. Sangka-sangka tak? Sangka-sangka. Kan? Kadang-kadang ada juga mak bapak, mak tak ajar macam ni. Betul. Kena tahu bila mak tu ajar. Kan? Mak tak didik anak macam ni. Kena tahu waktu bila kita didik, waktu bila kita hands on tangan kita dalam pembentukan anak. Baru kita boleh berbangga, anak ini kalau kita cakap dia baik, sejuk perut mak dia, kan. Sejuk perut yang mengandung, kan. Jadi adakah kalau anak tu jahat nak cakap apa? Panas perut. Dia nak kena faham lah konsep dia, supaya kita tahu anak itu satu cerminan kepada ibu dan bapa. Anak itu tadi adalah cerminan kepada sistem yang ada dalam rumah tadi, masjid tadi. Petunjuk kepada apa yang berlaku dalam masjid tadi. Okey, itu bab yang kita kena faham. Okey, dah 11.55 minit. Itu dulu ayat yang kita bacakan pada hari ini. Kita tak nak makan masa. Kita janji pukul 10 hingga pukul 11. Saya harap 1 jam yang ada ini dia dapat memberikan kita kefahaman, memberikan kita sedikit sebanyak kocak minda yang kita sebut tadi, supaya kita berfikir bagaimana kita nak jadi seorang hamba yang kembali semula merujuk kepada kitab. Banyak yang kita nak kena sembang tentang Al-Quran, terutamanya dalam rumah tangga kita sendiri. Ada 6,236 ayat. Kalau ayat-ayat ini dijadikan sebagai sesuatu benda yang kita sembang secara daily dengan anak dan isteri, tak habis ayat yang kita akan baca setiap hari. Tahu, setiap hari. Kalau satu hari satu ayat pun dah 6,236 hari. Kalau kita pecah kepada perkataan, ada berapa banyak ribu perkataan yang kita kena hujah, cari makna dan maksudnya untuk kita sembang dengan anak-anak dan isteri kita setiap hari. So cari jalan macam mana nak mendekatkan diri kepada ayat-ayat Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan juga inayah berserta dengan taufiknya untuk kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Ingatnya,
Ayat Allah antaranya, ni saya kongsikan satu ayat lah di akhir sekali. Nanti cuba cari satu ayat. Ini saya nak, dah lama saya nak baca ayat ni, saya dah simpan. Tentang ayat tentang Allah nampakkan kepada kita, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Cerita saf juga. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di dalam jalannya dalam keadaannya saf. So carilah saf itu. Di mana saf jemaah kita? Saf ibu, bapa dan anak. Saf suami, isteri dan anak. Di mana saf itu? Longgar tak saf itu? Banyak kita tahu bila saf yang jarak, ada syaitan tak masuk, ada syaitan yang masuk. So kalau suami isteri safnya tidak rapat, ada syaitan yang akan jadi makhluk ketiga yang akan memisahkan hubungan kita dengan isteri dan anak-anak. Tu saf tu penting. Nak jadi satu jemaah, kita kena ada saf. Nak mulakan salat, kena ada saf. Nak mencegah keji dan mungkar, kena rapat-rapat. Kita tak boleh pergi seorang, kena berjemaah. Once kita seorang, kita boleh dimakan oleh musuh agama, senang. Serigala yang makan kita ni anytime. Once kita terkeluar pada jemaah, akan ada saja serigala yang menunggu untuk kita dijadikan habuan dia. So kena jaga-jaga, kena hati-hatilah dalam waktu. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi perkongsian ni. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih kepada semua yang menonton. Hari ni saya masih lagi pakai pakaian sak. Semoga anda semua terinspirasi untuk menjadi orang yang menonton. Bukan sekadar menonton. Kita pakai produk kita sendiri. Kita pakai pakaian sak. Boleh tengok dekat www.sak.my. Di situ kita ada pakaian-pakaian yang kita keluarkan daripada RPWP. Kita nak pakai tudung tak boleh, saya lelaki, so saya tak boleh jadi mewakilkan tudung Werda. Tapi insyaAllah mana tahu ada rezeki, saya jemput isteri saya ke nanti, kita akan live berdua. Kalau siapa nak saya live dengan isteri saya, tolong bagi tahu, kan saya cadang je lah kan, wallahualam jadi ke tidak. Tapi sekurang-kurangnya saya cuba nak membawa gambaran bagaimana kita kena menilai sesuatu itu daripada kacamata wanita juga. Saya bercakap daripada kacamata lelaki, tapi kalau isteri saya sendiri bercakap, mungkin kita akan lihat sesuatu dari kacamata wanita. Wallahualam lah, tengoklah kalau ada rezeki kan. Nak juga kadang-kadang kita live berdua dengan isteri kan. Kod lah boleh menjadi satu benda yang kita boleh jadikan inspirasi untuk semua orang, insyaAllah. Okay, dan lain esok kita akan live macam biasa pukul 10 pagi. Tetapi mungkin saya akan live dekat satu lokasi yang lain, berbeza daripada set yang ada pada hari ini. Tunggu, esok kita akan bersembang topik sambungan daripada hari ini. Cerita masih Hudan, Banat dan Furqan, tetapi bagaimana kita nak masuk elemen-elemen din yang hak tadi tu ibarat apa. Okey, ada dalam ayat Quran juga. InsyaAllah kita akan sembang esok. Okey, itu saja. Terima kasih kepada semua. Kongsikan, sharekan, dan mudah-mudahan kalau ada sebarang pertanyaan ataupun kesan dan pesan, saya minta sangat bagilah kesan dan pesan untuk saya muhasabah diri apa yang saya sampaikan. Sebab kadang-kadang kita bercakap, kita tak tahu dia laju kita cakap ni. Sebab saya mengejar 1 jam ni supaya 1 jam ini betul-betul menjadi 1 jam yang bermanfaat. Tidak ada selitan gurauan, nyanyian apa saja, melainkan saya cuba berusaha untuk bercakap lurus dalam keadaan yang apa yang keluar dari mulut saya itu tidak lain dan tidak bukan datangnya daripada pedoman dan juga wahyu yang Allah berikan. Maafkan saya kalau ada salah dan silap, kesilapan dalam percakapan, terkasar bahasa, terguris kat mana-mana daripada kata-kata. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.